Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Zamzarina Jalaluddin bersama dengan kalian hari ini dalam PDPR tahun 4 SK KSSR Semakan 2017. Tema kita tema yang keempat, kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit yang ke-10, semarakkan budaya kita. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini ialah Pejuang Tanjak Masa Kini dalam Standard Pembelajaran 4.1.1. Dari segi standard kandungan 4.1 ini, kita akan mengaplikasikan unsur keindahan dan kesatuan bahasa dalam bahan sastra. Dari segi standard pembelajaran 4.1.1, kita akan bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat bercerita dan mengujar dialog yang mengandungi peribahasa dengan betul. Memahami maksud 4 peribahasa yang terdapat di dalam dialog yang diujarkan. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat bercerita dan mengujar dialog yang mengandungi peribahasa dengan betul secara berpasangan dengan ahli keluarga. Kedua, memahami maksud 3 daripada 4 peribahasa yang terdapat di dalam dialog yang diujarkan secara bimbingan. Jadi pasti murid-murid sudah bersedia untuk belajar kemahiran seni bahasa pada hari ini. Kamu boleh buka buku teks muka surat 70. Dalam tajuk kita pada hari ini iaitu Pejuang Tanjak Masa Kini. Seperti bahasa murid-murid, kita perlu membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi cikgu harap kamu dapat dengar pembacaan dialog ini. Pejuang Tanjak Masa Kini, Hadif, Haziq dan Razif ke Pesta Kebudayaan di Pusat Komuniti. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi. Abang, banyak peniaga di sini memakai tanjak. Betul adik, kami bulat kata bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga. Mengapakah mereka memilih untuk memakai tanjak? Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai hasil seni tradisional negara, bak kata pepatah, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Memakai tanjak dapat menyanjung adat resam kita seperti pepatah adat lama pusaka usang. Mengapakah tanjak mereka pelbagai bentuk? Tanjak mempunyai pelbagai jenis lipatan. Lipatan tanjak ini berbeza mengikut negeri seperti peribahasa, lain padang, lain belalang. Setiap negeri ada cara ikatan dan lipatan masing-masing. Lipatan tanjak negeri Terengganu terkenal dengan nama Lang Melayang. Negeri Sabah pula terkenal dengan Dasta Singgah. Motif Dasta Singgah menjadi corak utama pada duit shilling 5 sen baharu. Terima kasih, Abang. Banyak maklumat saya peroleh tentang tanjak. Sama-sama. Baiklah murid-murid, kamu telah dengar pembacaan dialog di antara Hadif dan Abang Haziq. Ya, mereka berbual tentang pejuang tanjak masa kini. Okay, dalam cerita ini, kalau kamu lihat, ini perbualan antara Hadif dengan Abang Haziq di mana Hadif ingin mengetahui kenapa peniaga di kawasan pasar tersebut memakai tanjak. Jadi Abang Haziq telah memberitahu bahawa tanjak itu telah dipakai atas persetujuan ramai. Ya, ia bertujuan untuk menghargai hasil seni tradisional negara dan menyanjung adat resam negara. Hadif bertanya kembali kepada Abang Haziq sebab mengapa tanjak mempunyai pelbagai bentuk. Ya, kalau kamu Google, kamu boleh cari ya, setiap negeri mempunyai tanjak yang pelbagai bentuk. Ya, tanjak ini berbeza daripada segi lipatan. Ya, kerana setiap negeri mempunyai identiti tanjaknya yang sendiri. Ya, seperti di negeri Terengganu, tanjaknya dikenali sebagai Lang Melayang, Sabah dikenali sebagai Dasta Singgah.
Motif dasta singgah menjadi corak utama pada duit shilling 5 sen baharu. Perbualan antara Abang Hazif dan Hadi ini dapat membantu Hadi mengenali apakah itu tanjak. Jelas ya murid-murid? Kerana selepas ini jika kamu lihat dalam dialog yang dibaca tadi mempunyai tulisan yang berwarna merah. Itu ialah peribahasa. Jadi tugas kita pada hari ini mencari maksud peribahasa yang terdapat di dalam teks. Kita teruskan pada slide yang seterusnya. Aktiviti yang pertama, kita perlu memahami maksud peribahasa yang terdapat di dalam teks. Di sini cikgu telah mengambil potongan ayat dalam dialog yang mengandungi peribahasa, iaitu tulisan yang berwarna merah ini. Kita lihat yang pertama, dialog Abang Aziz. Betul adik, kami bulat kata bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga. Lihat peribahasa dalam ayat ini iaitu bulat kata. Ya, jika kamu lihat pada ayat ini, apakah maksud bulat kata ini? Ya, apakah maksud bulat kata? Ya, bulat kata ialah kata sepakat. Jadi dalam dialog ini kita lihat peniaga di situ telah membuat persetujuan. Jika lihat dalam dialog ini, peniaga di kawasan tersebut telah membuat persetujuan ataupun kata sepakat untuk memakai tanjak. Okey, mari kita lihat yang kedua. Masih lagi dalam dialog Abang Aziz, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai hasil seni tradisional negara. Bak kata pepatah, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Memakai tanjak dapat menyanjung adat resam kita seperti perpatah, adat lama, pusaka usang. Ya, dua peribahasa di sini, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas dan adat lama, pusaka usang. Mari kita lihat maksud, ya, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Perkara yang tidak akan berubah walaupun sudah berzaman, ya, kerana pemakaian tanjak ini sudah lama dipakai oleh orang Melayu. Jadi generasi sekarang perlu, ya, menghargai warisan Melayu dengan memakai tanjak dalam program-program tertentu. Ia sebagai menimbulkan rasa menyayangi, menghargai warisan budaya kita. Okey, yang kedua, adat lama, pusaka usang. Ya, apakah maksudnya? Adat yang tidak berubah-ubah sejak dahulu. Inilah contoh yang memakai tanjak ini merupakan adat dan budaya orang Melayu. Kita perlu sentiasa bangga dengan pemakaian tanjak ini kerana ia melambangkan identiti Melayu. Yang seterusnya, masih lagi dalam dialog Abang Aziz, tanjak mempunyai pelbagai jenis lipatan. Lipatan tanjak ini berbeza mengikut negeri seperti peribahasa lain padang, lain belalang. Setiap negeri ada cara ikatan dan lipatan. Okey, ya. Peribahasa di sini lain padang, lain belalang, ya. Ini peribahasa yang terdapat dalam dialog ini. Apakah maksud dia? Lain negeri, lain adat resam dan cara pemerintahannya. Begitu juga dengan tanjak. Setiap negeri mempunyai lipatan tanjaknya tersendiri untuk melambangkan identiti negeri tersebut. Jadi murid-murid boleh Google, ya, untuk mencari contoh-contoh tanjak di setiap negeri. Okay, jelas ya murid-murid maksud peribahasa yang terdapat di dalam teks ataupun dialog ini. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua, kamu perlu mengisi ruangan jawapan dengan peribahasa yang sesuai dan betul. Tadi kita telah bincangkan 4 maksud peribahasa. Jadi berdasarkan maksud peribahasa tersebut, kamu perlu masukkan, lengkapkan dalam ayat ini dengan peribahasa yang diberikan. Mari kita lihat yang pertama. Adat istiadat yang dimiliki kita akan kekal dikenali dan dipraktik sehingga anak cucu kita. Bak kata perpatah. Daripada 4 peribahasa yang kita bincangkan tadi, kamu boleh masukkan pilihan jawapan kamu di sini. Yang kedua, keluarga Amar telah tempat kosong hendak mewakafkan tanah pusaka mereka untuk dijadikan tapak sekolah agama. Yang ketiga, walaupun budaya dapat dilihat berubah-ubah mengikut zaman, tetapi adat kekal seperti dahulu, umpama tempat kosong. Dan yang keempat,
pemindahan Faizal ke tempat kerja baharu pasti akan membuatkannya sukar untuk membiasakan pada awalnya kerana cara yang berbeza seperti perpatah, tempat kosong. Berdasarkan 4 peribahasa yang kita belajar tadi, kamu boleh lengkapkan ayat ini menggunakan peribahasa tersebut. Jelas ya murid-murid tugasan yang kedua? Jika jelas, mari cikgu kongsikan nilai murni yang terdapat dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu menghargai adat dan budaya yang diwarisi. Ya. Kita sebagai generasi baru, kita perlu menghargai adat dan budaya yang kita warisi daripada generasi lama, supaya adat ini sentiasa kekal hingga berkurun lamanya. Contohnya seperti pemakaian tanjak. Jika kamu lihat pada waktu sekarang, di dalam majlis-majlis perkahwinan ataupun majlis-majlis tertentu, pemakaian tanjak ditimbulkan semula. Ya, ini untuk memperkenalkan, mengingatkan, menghargai. Ya, pemakaian tanjak merupakan satu warisan budaya orang Melayu. Ya, jadi hargailah pemakaian tanjak, pakai dengan cara yang betul. Jangan jadikan pemakaian tanjak sekadar hanya suka-suka, tetapi cara untuk kita menghargainya sebagai budaya orang Melayu. Okay, jelas ya murid-murid? Dan cikgu mengharapkan kamu dapat memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Ingat pesan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.